Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Mari kita sama-sama mulakan pengajian pagi ini dengan sama-sama kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, khususnya mak bapak kita, ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, waris-waris kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, yang telah kembali ke rahmatullah. Sa'ilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala, Rabbi adkhilni mudkhala siniki wa ahrijni muhraja siniki waj'al min ladunka sultanan nasira. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertama mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, kekuatan dan kelapangan waktu yang Allah Ta'ala pinjamkan, memungkinkan pagi ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-terusan memberikan petunjuk, pimpinan, hidayahnya ke jalan yang diredai sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kesehatan dan kesejahteraan sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepimpinan, dibimbing, diasuh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan harta benda, rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita berkat dalam majlis ilmu, susah payah kita berada dalam majlis ilmu,
mencukupi keperluan hidup dan diberkati sampai akhir hayat kita. Dan yang terakhir kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jamaah dan diri saya sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak baik sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sekarang disampaikan, maksudnya umurnya disampaikan berada dalam bulan Rabiul Awal. Betul ya? Betul. Kita sekarang ni berada dalam bulan Rabiul Awal ataupun bulan Zulhijjah. Okey. Agak-agaklah hari ini kita kenal berapa Rabiul Awal. Baji 10. Ya. 10 ke 12? Iyalah sambutan Maulid Rasul. Tengok je. Saya tak cerita banyak tuan-tuan mak pagi ini. Kita hidup berada di dalam Rabiul Awal. Kita 11, lusa 12. Saya nak bayangkan tuan-tuan, berapa ramai yang menghayati kelebihan bulan Rabiul Awal. Mungkin kalau kita tanya yang agak-agak 50-an masih ingat-ingat lagi kot. Tapi kalau di bawah 40 tahun malam tadi saya soal, dia tak tahu bulan Rabiul Awal. Cuba bayangkan. Jauhnya wasilah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum cerita. Okey, mengenai bacaan selawat. Yang dia ceritakan bahawa selawat itu bid'ah. Saya nak tampar je. Betul tuan-tuan. Okey. Sikit-sikit bid'ah. Tidakkah selawat merupakan perintah Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya soal balik dengan dia. Tegang tuan-tuan dalam majlis tu. Okey, tegang. Bila disebut ini nak baca selawat ini bid'ah dia kata. Okey. Saya pun adalah hati geram juga tu. Saya suruh duduk kat depan, ke depan duduk. Saya baca ayat tadi, engkau tahu tak apa maknanya? Saya mula-mula saya tak tanya tu. Saya tanya, engkau pernah dengar tak ayat itu? Dia diam. Okey. Kalau engkau pernah dengar tak? Yang lain pula jawab, dengar. Bila? Hari Ahad, saya kata. Dia langsung diam. Saya pun sabarlah. Kalau engkau tak pernah dengar tu, menunjukkan yang engkau tak pernah sembahyang Jumaat. Terus terangnya, kan itu yang selalu diperintahkan oleh Pak Bilal kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Rupanya dia tak pernah dengar. Bangsa saya senangnya kalau tak dengar, bermakna fadilah Jumaat dah tak ada pada mereka. Sebab daripada mula bang yang pertama, okey, dah suka start yang kita kena harus duduk dan bahkan tengah-tengahnya wajib dengar khutbah sebaik-baiknya. Rupanya saya minta maaf lah. Dia kata, kalau macam itu caranya kamu sembahyang Jumaat, yang kau berani nak membid'ahkan ayat Quran, membid'ahkan selawat atas Nabi, mana dalilnya? Saya tanya mana dalil? Kalaulah dia bersopan, insya-Allah saya pun layan dengan sopan. Kalau dia kurang ajar, saya layan kurang ajar. Okey, saya sampaikan, saya kata ginilah, kalau kau tak pernah dengar ayat itu, nunjukkan yang kamu ni tak tahulah apa jenisnya. Berani pula mencegah tu. Bangun tuan. Allahu Akbar. Okey, itu baru saya nak mulakan selawat atas Nabi. Bangun. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang ada orang alim tapi tak ada akhlak. Saya malam itu pun jadinya saya kurang akhlak lah. Kenapa?
terpaksa saya buat macam itu kerana natijah saya satu. Kalau saya dapat pendam dia, semuanya akan selamat. Tapi kalau ikut dia, habis kita semua. Okay. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas nabi. Kan itu firman Allah. Malaikat puji nabi, malaikat muliakan nabi. Allah pun begitu juga, Allah muliakan nabi, Allah doakan nabi, Allah puji nabi. Bila sebut Allah dan para malaikat memuji nabi, memuliakan nabi, cuba kita tanya diri kita ni siapa? Diri kita ni siapa? Yang duk besar kepala, keras hati. Saya minta maaf lah. Ya kan? Minta maaf. Janganlah sampai begitu. Disebut ya ayyuhallazina amanu sallu. Kalau tak salah sini ada tak? Kadang-kadang ada kat depan ni. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu atas nabi dengan selawat yang sempurna. Selawat tu banyak tuan-tuan. Bahkan saya berani mengatakan baca selawat adalah wajib. Arahan firman Allah, selawat tu, okey, selawat yang paling ampuh selawat apa tuan-tuan? Selawat apa? Yang paling hebat di antara banyak-banyak selawat. Selawat Ibrahim, tahiyat akhir. Kalau dah tak baca tahiyat, sembahyang tak? Sembahyang tak? Cuba berani tuan-tuan bawah pokok, duduk sorang-sorang, at-tahiyatul mubarakatus, insya-Allah. Yang lalu semuanya singgah. Apa khabar bang? Nampak tuan-tuan, janganlah terlampau terburu-buru sangat nak menghukum. Sebaliknya teliti baik-baik. Sebab itu wajib 5 kali 1 hari 1 malam dibaca dalam tahiyat akhir. Kalau tak sembahyang bermakna tak baca tahiyat, bermakna tak baca selawat atas Nabi. Allahu Akbar. Sebab itu tiap-tiap Maulidur Rasul di mana-mana yang saya perhatikan, okey, mengadakan majlis, tak ada majlis Maulidur Rasul, maksudnya tak adalah kita tahun ni tak payahlah buat macam tahun-tahun sudah. InsyaAllah bendahari kena komplain. Kenapa? Tak ada duit ke nak buat Maulidur Rasul? Sebab apa? Natijah yang kemudiannya apa? Makan-makan. Saya minta maaf, ini cerita dulu. Sekarang mungkin berubah lagi tu, bukan bagi baik gitu. Okey, bila ada Maulidur Rasul dah siap-siap dah. Mesti diadakan majlis Maulidur Rasul, panggillah penceramah mana pun hebat. Sebab selepas itu ambing golek sekarang. Dulu tak nak. Okay. Kenapa tuan-tuan? Itulah yang dikenali oleh masyarakat kita hari ini. Meh kita sama-sama hayati betul-betul. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Yang pertama, panjat syukur kehadrat Allah kerana usia kita sampai ke saat ini. Ada kawan-kawan saya tak sampai. Okey, tak sampai. Bila saya kata gini jelah, tiap-tiap majlis Maulidur Rasul dia ada 2 tanda-tanda manusia yang beriman dengan Allah. Pertama, digunakan lidahnya, hatinya, fizikal untuk berselawat atas Nabi. Yang kedua, contohi apa yang ada dalam perangai-perangai Nabi, amalan-amalan Nabi. Kalau tak banyak pun sikit, tapi sentiasa kita lakukan, sentiasa kita amalkan. Itulah umat Rasulullah. Sebab tu malam pada pagi ni saya bawa kepada 2 perkara. Pertamanya, okey, macam mana kita nak wasilah dengan Nabi? Macam mana kita nak dapatkan syafaat Nabi? Okey, yang nak dapat syafaat Nabi kalau kita tak berselawat atas Nabi. Jauh kita dengan Nabi. Selawat tidak,
nak istilahnya memuliakan, cara mana kita memuliakan kalau tak selawat atas Nabi? Maka sebab itu kita sama-sama hayati dalam selawat atas Nabi yang masyarakat kita telah buat, yang dulu-dulu telah buat. Saya nak gambarkan tuan-tuan, saya tak tahulah, saya tengah cari punca dah 2-3 tahun ni, cari punca kenapa perkara-perkara yang baik dibawa masyarakat kita dulu-dulu, tok kiai, tuan-tuan guru dulu, bila sampai saja bulan Rabiul Awal bersusah payah tiap-tiap malam sampai 12 Rabiul Awal, dia baca apa tuan-tuan? Baca apa? Baca apa? Agak-agak lah ingat Ustaz. Baca apa dulu waktu itu? Baca berjanji. Wah, ini paling pantang lagi hamba Allah tu bila sebut berjanji. Okey? Betul lah, berjanji bukan kitab macam kitab Matal Badrin. Okey? Bukan kitab akhlak muslim, bukan. Saya tanya, kitab berjanji kau pernah nampak tak? Alhamdulillah tak pernah nampak. Yang kau pandai sangat membid'ahkan apa dia? Okey? Sebenarnya apabila malam pertama sampai malam yang ke-12 dia baca rawi itu lebih kurang 18 rawi. Rawi itu adalah sejarah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padan kita jauh kerana kita tak dapat menghayati apa yang disebut sejarah Nabi. Daripada keturunan sampai perangainya 18 atiril ataupun 18 perenggan itu, kalau kita tahu tuan-tuan, Masya Allah. Tapi hari ini ada tak? Hari ini ada tak? Tak ada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, saya yakin semuanya dah hafal kitab berjanji. Kenapa? Dah tak ada berjanjinya, hafal lah semua. Nampak tu? Okey, sebab itu dalam pengajian di mana-mana pengaturan, bagi saya minta maaf ya, kalau dah ada alhamdulillah, tak ada, datangkan ustaz yang pakar dalam sejarah Nabi. Okey, kalau takdir tak payah banyak-banyak, kalau dia pandai terjemahkan bacaan-bacaan dari atiril pertama tu sampai 18 atiril dan doanya, supaya kita dapat hayati dalam perjalanan hidup. Kalau kita tak kenal sejarah Nabi, mana mungkin kita nak cinta? Okey? Dan saya selidiki tuan-tuan, kenapa masyarakat dulu sikit-sikit baca berjanji, sikit-sikit baca Yasin. Sekarang ni alhamdulillah naik taraf dah surah Mulki. Saya nak bayangkan tuan-tuan, dulu masyarakat kita nak menyatukan ummah melalui apa? Habli minallah, bacaan Yasin. Betul tak? Bacaan Yasin malam Jumaat. Okey. Sekarang ni alhamdulillah dapat ditingkatkan. Tiap malam Jumaat baca surah Kahfi. Alhamdulillah, yang datang 100, yang balik 101. Bapak imamnya pun balik sama. Bila kita baca Yasin, itu tak disunahkan oleh Nabi. Yang disunahkan betul surah Kahfi. Okey. Kalau negeri Selangor, kalau tak silap saya, dibagi satu arahan, baca Yasin selang baca surah Kahfi. Itu pun banyak yang lari pelan-pelan insya-Allah. Okey, surah Al-Mulki alhamdulillah saya perhatikan hampir siap malam. Cuma saya sedih sekali apa agak-agak. Apa agak-agak amalan yang Nabi suruh tapi kita tak buat. Paling mudah. Apa dia? Man shalla alayya khina yusbihu asran wa yamsi asran adraktahu syafa'atil yaumal qiyamah. Barang siapa yang berselawat atas Nabi waktu subuh 10 kali. Waktu maghrib 10 kali.
adrak tahu syafaatil yaumal qiyamah. Pasti orang itu akan mendapat syafaat Nabi. Dia minta 2 waktu je. 2 waktu je, subuh dengan maghrib. Okey, ini yang kata tadi, kadang-kadang ada bentuk-bentuk amal kita tak ambil peduli, barakahnya pun tak ambil peduli, apatah lagi kelebihan tak ambil peduli. Bermakna kita putus hubungan dengan Nabi. Saya minta maaf lah tuan-tuannya, termasuklah Pak Imam. Kalau kita dah berjaya baca surah Mulki, sebenarnya surah Mulki bagi saya adalah kepribadian seseorang sebelum tidur. Okey, silakan, alhamdulillah. Tapi yang ampuh syafaat Nabi di mana letaknya? Subuh dengan maghrib. Masukkanlah sifat muji Nabi. Tak payah banyak-banyak pun, banyak-banyak sifat. Kalau Nabi sifat Ibrahimiyah, panjanglah tuan-tuan. Pakai salawat Jibril, cukupkan 10 kali. Barulah bangkit nak bersalam ke apa-apa. Kenapa tuan-tuan? Disitulah kelebihannya. Khususnya budak-budak yang baru 60 tahun ke atas. Supaya hidupnya dibagi kesejahteraan, hidupnya dibagi pelindungan, dibagi syafaat, kerahmatan dalam penghidupan. Percayalah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kalau 10 kali. Okey, saya minta maaf pagi ni langsung tak ada. Okey. Berat ke tuan-tuan? Sedangkan itu sahih Bukhari Muslim. Sahih. Kalau agak-agak orang tua-tua dulu agak panjang sikit, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 10 kali. Ataupun kalau negeri Johor ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pujiannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ditanamkan lagi sifat kasih sayang. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal walidaini, haduka ya safil mubarak, wirduna yauman nusuri. Kadang-kadang dirangkapkan lagi dengan doa. Alimu syiri wa afa mustajibu da'awati, Rabbi irhamna jami'an bi jami'i salihati. Masya Allah. Sekarang ada tak bunyi-bunyian macam itu? Sebab itu orang tua-tua dulu nak nanamkan selawat supaya dapat dijiwai. Bermula daripada mana? Bermula dari majlis cukur jambut. Bahasanya cukur rambut. Istilahnya tahallul. Budak yang barulah lahir. Okey, bila mula je selawat, mulalah bayi itu dipusingkan. Jangan cakap bid'ah. Itu kita nak tanamkan akidah dan selawat atas budak yang barulah lahir. Bila lama kita berselawat, lama kita tanamkan supaya telinganya tu dengar selawat. Hari ini ada tak? Hilang. Okey, maka sebab itu macam mana nak hidup sejahtera? Okey, maka sebab itu tuan-tuan, ditanamkan selawat seraya mendoakan. Alimu syiri wa afa, ya Allah, Engkau lah yang mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita.
yang ramai-ramai datang. Mustajibu da'awati, ramai-ramai perkenankanlah doa kami ya Allah. Apa doanya? Rabbi irhamna jami'a, ya Allah rahmatilah kami yang datang ni, termasuk bayi yang didengarkan selawat atas Nabi. Bijami'i solihati, mudah-mudahan budak ni jadi yang soleh, yang tua pun soleh, yang datang hadir pun menjadi orang yang soleh. Tak nak ke tuan-tuan? Ternyata tak nak. Mana dia? Sebab itu jangan disalahkan anak cucu kita. Kita tak buatkan benda-benda yang menanamkan akidah kepada mereka. Sebab itu lahir bacakan, lahir bangkan supaya tertanam. Buka je telinga, Allah Akbar, Allah Akbar. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang kita perhati budak-budak ni, yang bayi-bayi ni, bila dengar bangkat TV dia boleh diam, dia menung. Bermakna dia pernah dengar kalimah itu. Apatah lagi yang baca, yang bangkan bapaknya, yang selawatkan masyarakatnya, insya-Allah jadi baik. Hari ini bid'ah, moden dan segala-galanya. Ya minta maaf lah tuan-tuan. Okey, dalam banyak perkara, usaha dan ikhtiar, ada tak namanya doa? Apa makna doa? Doa adalah senjata bagi mukmin. Kalau kita ramai-ramai kita doakan supaya kita dan anak yang baru lahir menjadi anak yang soleh. Saya yakin tuan-tuan, di antara banyak yang doa, pasti Allah Ta'ala mustajabkan. Bila mustajabkan, jadilah anak yang soleh. Saya yakin. Sikit-sikit bid'ah. Itu budaya orang lama-lama nak menyantumkan masyarakat seraya dia berdoa. Jangan dipelikihkan doa tuan-tuan. Okay? Maka sebab itu, kalaulah boleh saya cadangkan. Saya rasa dah berapa kali saya cadangkan, tapi tak tak mujarab. Pagi tu, okey, dah wirid dah sekalian, tutup dengan selawat 10 kali. Saya mohon pada Pak Imam, tak lama. Kalau tuan-tuan dah boleh bertahan baca surah Tabarak malam, surah Al-Mulki malam, kenapa pagi tu yang betul-betul agung kelebihannya kita tak nak dapat? Saya pikirkan bagaimana saya nak selamatkan kanak-kanak yang 60 tahun ke atas. Sebab itu saya nak terangkan, kalau takdirkan imam banyak selawat sampai 10 kali, tak kiralah selawat panjang pendek, paling tidaknya selawat Jibril, saya bahagia tuan-tuan. Kalau saya jadi imam, saya bahagia. Saya bawa makmum-makmum saya supaya mendapat rahmat Allah, syafaat Nabi pada pagi. Waktu maghrib pun begitu juga. Kenapa? Fadilah orang yang sembahyang berjamaah bukan sekadar dia nak dapat pahala sembahyang berjamaah. Rupanya wirid-wirid termasuklah selawat, keagungan yang paling hebat. Kalau tahu tuan-tuan, tak nak kita tinggal sembahyang berjamaah. Okey, tapi kenapa saya perhati, kenapa sembahyang jemaah tak begitu mendidik kita sabar, mendidik kita jadi manusia yang tamakninah. Rupa-rupanya zikir-zikir tu jauh daripada kita. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lupa padaku, tak nak ingat padaku, tak zikir padaku, tak cari jalan wasilah untuk menghampirkan dirimu kepada Allah, ma'isyatan donka. Hidup yang sempit, hidup yang hina. Ini yang saya tak nak. Saya yakin jamaah pun tak nak. Apatah lagi umur-umur penalti 60 sampai 70. Mari kita sama-sama. Saya yakin mulai hari ini, kalau tuan-tuan faham, kalau Pak Imam baca pagi selepas doa wirid itu, selawat itu 10 kali, insya-Allah tuan-tuan tak akan gusar. Tuan-tuan tak akan perlu tinggalkan selagi tak selesai 10 kali, kerana syafaat Nabi bersama dengan dirinya. Ada orang kiai-kiai dulu kalau waktu subuh bekalan waktu siang. Okey, kalau kita baca waktu maghrib untuk bekalan waktu malam. Maka sebab itu, mari kita sama-sama. Okey, contoh tak banyak tu. Itu pun kalau amalan yang kita buat, selalu kita buat dan terusnya kita hayati.
saya kata tuan-tuan, sehebat-hebatnya manusia. Kalau lain tak tahu yang ini salah satu. Sekarang saya perhatikan sekarang, oke, tiap malam kita surah Mulki. Cuba pagi dengan maghrib kita baca selawat 10 kali. Setuju tak? Ya, tak setuju tu urusan tuan-tuan lah. Tapi bagi saya, sayang 1000 kali sayang. Ada benda yang dah ada depan mata pun kita tak ambil peduli. Okey, lebih lagi kanak-kanak yang 60 tahun ke atas. Bukan sekadar ganjaran pahalanya banyak tuan-tuan selawat. Kalau nak dibaca hari ini, Masya Allah. Okey, banyak lagi. Maka sebab itu, kita jadikan selawat jangan pula bisu. Tapi walaupun bukan sembahyang, selawat itu elok dizahirkan melalui lidah kita, hati kita. Gini tuan-tuan. Kenapa dulu-dulu bila ada nak selawat je, sallallahu ala Muhammad, berdiri tuan-tuan. Semuanya berdiri. Waktu saya bertugas di Jakim dulu, kita berarak. Berarak tu baca selawat, berarak ni tuan-tuan, selawat atas Nabi. Kenapa tuan-tuan? Jangan tuduh bid'ah juga. Kan ada al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti kita berdepan dengan Allah. Mungkin lidah kita sudah dikuncinya, tak boleh cakap apa-apa. Fizikal kita menjadi saksi. Saat ini kita bangun, saat ini kita berselawat atas Nabi, berjalan semua tapak-tapak kakinya, segala-galanya berfungsi. Kerana apa? Baca selawat atas Nabi. Hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Okey. Nah, kalau minta maaf tuan, 1 kilometer kita jalan berapa langkah? Semua jadi saksi. Bajunya lah yang padah, yang parahnya bila jumpa orang, jumpa kawan, tak baca selawat, cerita pula kok. Itu yang tak kena. Kalau itu diikut, itu ibadah. Okay, supaya menjadi saksi. Hari ini kita berjalan lalu ini, hari ini kita pakai baju, semua jadi saksi kerana kita menyebut sallallahu ala Muhammad. Hebat. Tak kalah benda yang ringan itu, minta maaf lah tuan-tuan, kita abaikan, sedangkan pahalanya lebih hebat. Maka sebab itu di antara tanda-tanda orang yang berselawat, pertama, mengajak kepada dirinya sehat sejahtera. Tak payahlah bagi hadis banyak tu. Okey. Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan dan kesejahteraan dalam perjalanan hidup kita. Yakin tuan-tuan, kalau jadi amal, kalau seumur hidup sekali baca selawat, ya sakit manjang kok. Yang kedua, boleh menggugurkan dosa-dosanya. Sekali selawat, 10 dosa-dosa kita digugurkan. Kalau kita boleh baca 100 kali satu hari, berapa banyak digugurkan? Bukan sekadar maksiatnya digugurkan dosanya, diangkatnya 10 darjat, melebihi daripada orang yang tak baca selawat. Allah. Kalau saya hitung-hitung, kalau dihayati tuan-tuan, yang sikit tu pun kalau kita tak boleh laksanakan, macam mana agak-agaknya yang besar. Kita sama-sama dikit-dikit kata orang tu. Sembahyang dah tentu, salawat Ibrahimiyah itu dah tentu dah. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan kita berterusan sampai akhir hayat. Yang kedua ni, mengapit yang mengiringi waktu subuh dengan waktu maghrib. Buatlah kita sama-sama. Saya suka kalau takdirkan habis masa kita berselawat, lebih baik daripada kita duduk melopong aja. Maka sebab itu jadikan amalan dan tradisi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, lidah kita kena sebut. Agak-agaklah tuan-tuan, yang saya pernah jumpa satu hamba Allah, dia ni Cina, cuma Cinanya Kristian pun tak kuat. Bila dengar ramai-ramai berarak tuan-tuan, itu dululah, sekarang ni tak tahu jadi berarak ke tidak, wallahualam. Ingat dulu berarak daripada keliling, kalau Masjid Negara dulu kan, daripada Masjid Negara dari Taman Merdeka sampai ke Masjid Negara.
berselawat atas Nabi. Ada hamba Allah dengan selawat tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam tu. Okey. Saya pun tengah cari di mana sekarang orangnya tu. Masuk Islam kerana dia terharu dengan ramainya masyarakat berselawat atas Nabi sampai menyusuk diri dia. Sampai dia ingin tahu selawat tu macam mana hebatnya. Sampai dia menggegarkan diri dia. Masya Allah. Okay, maka sebab itu bila kita dalam perjalanan hidup kita, selain solat, selawat tu jangan tinggal. Lebih-lebih lagi yang saya temui dalam hadis, pada hari Jumaat tidak ada wirid yang paling ampuh melainkan berselawat atas Nabi. Banyak selawat, pilihlah selawat yang tuan-tuan dapat ilmu dan tuan-tuan belajar, amalkan. Okey, maka sebab itu bentuk-bentuk macam ini kena zahirkan. Sallallahu ala Muhammad, kena sebut selalu supaya kita dapat nikmatnya ketenangan daripada selawat, dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu banyak lagi kelebihannya. Satu. Yang kedua, mari kita sama-sama dalam kitab berjanji ni tuan-tuan, banyak tauladan-tauladan, contoh-contoh yang Nabi buat. Kenapa kita tak lakukan? Okey, kenapa tak lakukan? Mungkin kita tak tahu. Maka sebab itu apabila kita menyebut mengenai malah berjanji ini adalah kisah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, uswatun hasanah, ada satu model, ada satu contoh yang paling terbaik. Tak adalah contoh yang lain selain contoh-contoh amalan Rasulullah. Okey, kalau kita nak mampu, kalau kita nak lihat dia punya sejarahnya, ceritanya, memang tuan-tuan tak mampu kita. Ambillah sedikit daripadanya. Okey, untuk pagi ni saya ambil sedikit je. Kalau perempuan bab susuan, kalau masyarakat muda kita buat perkahwinan, perkahwinan. Kita ni dah tua-tua, saya nak hidup dalam masyarakat. Kalau selawat habli minallah, manakala habli minan nas, masyarakat untuk masyarakat, bagaimana nak menerapkan nilai-nilai wasilah selawat kepada masyarakat. Sebab itu cukur jambul baca berjanji. Okey, berendoi pun baca berjanji, selawat atas Nabi. Apalagi dah Maulud tu memang tentulah bulan Maulud. Ada 3 benda itu ditanamkan dalam masyarakat. Sampai sekarang alhamdulillah guyub semua. Sekarang nak memadukan balik supaya masyarakat kita ni di bawah naungan selawat. Kita tadi jalan pertamanya iaitu jalan kita lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib. Yang seterusnya majlis-majlis cukur jambul, berendoi, kita kena budayakan balik. Walaupun budaya, tapi sebenarnya adat dengan ibadah, adat dipulangkan balik kepada ibadah, itu sebaik-baik. Kalau dulu kata Allah, ibarat kata kita cukur jambul, itu adat. Kita boleh pulangkan kepada adat dengan syarat kita berselawat atas Nabi, kita puji atas Nabi, kita doakan budak yang dicukurnya supaya jadi anak yang soleh. Itu akan jadi ibadah. Kita datang pun kita baca selawat, dah dapat ibadah. Okey, walaupun setengah-setengahnya kadang-kadang ialah nak baca sampai 18 mungkin terlalu panjang. Ambillah 2-3 kita berselawat atas Nabi. Artinya selawat itu juga dimuliakan, selawat itu diutarakan. Itu yang kita nak. Okey, baik, saya nak bagi contoh. Contoh ajalah dalam surah berjanji untuk pengajian kita pada pagi ini. Apa dia? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wan tawaddu. Sebelum itu pun dah ada bahawa kitab berjanji itu nak menggambarkan. Apa dia? Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannah, surga. Surgalah bagi orang-orang yang berselawat atas Nabi. Tuan-tuan tak nak ke masuk surga? Selain daripada sembahyang, lepas sembahyang baca selawat.
dijanjikan itulah di antara tambang-tambang bekalan untuk pergi surga. Dia tak dapat sebulan sekali baca, sebulan 31 kali baca, gitu je. Dah. Okey. Sebab itu bila kita tatapi berjanji ni tuan-tuan, mula-mula je dah disebut surga bagi mereka-mereka yang berselawat atas Nabi. Jadi kalau siapa yang berselawat, antaranya kelebihannya iaitu menjadi ahli surga. Yang kedua, okey, agak-agak rajin tak tuan-tuan pergi ke makam Rasulullah? Okey, nak baca selawat ke, nak doa ke? Rajin. InsyaAllah seumur hidup pun kadang-kadang belum tentu. Tapi bila orang baca selawat, baca rawi ada tak bunyi? Atirillahu maqabrahul karim bi'anfin syadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harumkanlah kiranya ya Allah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bauan selawat dan salam atasnya. Artinya dia puji ni. Okey, pujinya. Harumkanlah kiranya ya Allah kubur makam Rasulullah sallallahu yang mulia dengan selawat dan salam. Kita baca selawat, harumlah kiranya makam Rasulullah. Masya Allah, disebut dalam kitab berjanji. Maka benda-benda macam janganlah sikit-sikit bid'ah lah tuan-tuan. Okey, ada sesuatu benda yang mendatangkan baik pada kita, bukan bid'ah, menjadi amalan. Okey, kita yang dah jadi datuk-datuk pastikan, okey, cucunya dapat akikah seraya berselawat atas Nabi, mendoakan cucu-cucu kita. Cuma sekarang ni saya pun pelik bin ajaib. Apa dia? Yang sibuk nak bagi akikah, nyembelih akikah, datuk dia. Sian kadang-kadang. Anaknya bakde aja. Wahal kewajipan mak bapak dia mengakikah untuk anak dia. Okey, tak syukur ke anak lahir, tak syukur ke ada zuriat. Tanda syukurnya itulah turunnya perintah akikah kepada si bayi. Okey, si Fulan bin Fulan artinya bayi. Okey, didoakan. Kadang-kadang saya pinum bila akikah, ni akikah ke? Saya dengar doanya, doa arwah, doa yang tidak. Tak fokus kepada doa kepada budak yang kita raikan kerana cukur jambul tu, kita doakan kepada dia. Okey, bukan banyak pun, sikit. Soalnya sekarang hala mana tujuan? Rupanya majlis tu dia orang pun tak tahu apa tujuan akikah. Okey? Minta saya nak terangkan. Akikah anak tu baru lahir, dia menuntut kepada bapa dan mak dia. Tuntutan. Rahina, tuntutan. Bermakna tuntutan bagi saya bukan calang-calang. Tuntutan fardu bagi saya bukan fardu kifayah aja, hampir fardu ain lah. Kenapa? Dituntut selagi mak bapaknya tak mampu tak apa. Kalau betul-betul tak mampu tak apa. Okey? Kalau takdirkan dia mampu, kau tak beratkan kepada anak, menunjukkan kamu tak suka pada anak, tak suka pada zuriat, tak suka kita kelahiran si bayi, saya minta maaf lah tuan-tuan. Kalau anak itu besok mendatangkan masalah, jangan jumpa saya lagi dah. Okey? Sebab dirawat, budak ni dirawat melalui penyembelihan, tanda syukur kita dengan Allah dianugerahkan anak. Di samping kita nak memberi nama yang baik, puji syukurlah kamu kepada Allah. Tapi kalau dah tak ada program macam itu, macam mana nak puji syukur dengan Allah? Okey, datuk boleh tak? Tompang tui boleh tak? Boleh. Tapi cuma belikan beras. Okey, belikan bumbu untuk masak kambingnya.
Okey. Yang wajib kambingnya memang tuntutan mak bapak. Sebab tu waktu menyembelih, inilah akikah budak ni dari tuntutan daripada ayah kepada anak. Disunat. Okey, tuntut selesai. Allah tak ada duit. Toknya pula bermurah hati. Tak nak lah calang-calang, takkan nasi lemak, tentunya nasi biryani. Itu toknya tak masalah. Tapi asasnya tu. Bila tanya kenapa kau tak buat? Seelok-eloknya sebelum 40 hari, seelok-eloknya hari yang ke-7. Allah Ustaz, tak ada modal. Jawapannya ringan, tak ada modal. Bermakna engkau tak besarkan nikmat Tuhan yang dibaginya anak. Biru abakum abnaakum. Ingatlah hadis Nabi, buatlah baik kamu terhadap anak-anak kamu, nescaya anak-anak kamu berbuat baik pada kamu. Saat lahir kau buat baik dengan anak, insya-Allah anak itu besok akan buat baik kepada kita. Itu dah janji betul tuan-tuan. Dah ada dah janjinya. Cuma kita je tak ambil peduli. Diberatkan yang lain. Okay, kenapa? Ialah kalau anak perempuan alhamdulillah seekor kambing. Sekarang seekor kambing mahal tak? 1.200 paling tidak. Kalau masak sekali siap hampir 1.600. Okey. Mahal Ustaz. Tapi dia pandai pula beli kancil. Beli kancil pandai, beli kambing tak pandai. Mana yang nak diberatkan? Sebab itu masya-Allah dalam tarbiyah, dalam pendidikan, dalam bab fiqh mengenai akikah sebenarnya tarbiyah. Kita iringi pula dengan selawat. Kita doakan. Jadi itu majlis menjadi majlis ibadah. Kita datang pun berselawat, kita datang meraihkan akikah tuan rumahnya, Allah dah jadi ibadah. Agak-agak sebulan dapat tak sekali? Haji jenazah bolehlah kot-kot sebulan sekali. Pahala jenazah, pahala baca selawat, pahala kita mendoakan budak ini supaya budak ini jadi manusia yang baik. Okey, alah sikit je minta maaf lah tuan-tuan, doa tu sikit. Tapi kan saya kata tadi, doa adalah senjata mukmin. Walau sikit tapi ramai-ramai yang mengaminkan, ramai-ramai yang mendoakan, takkanlah Tuhan tak makbulkan. Okey. Ditambah pula yang mengadakan jamuan, Pak Imamnya baca Allah maghfir sabi hadza ta'am, ya Allah ampunkanlah dosa orang yang memberi makan. Dia diulang sampai 3 kali. Berilah mereka rezeki yang halal, jauhkanlah rezeki yang haram, sampaikanlah niat dia, sempurnakanlah hajatnya, sempurnakan ampunkanlah dosanya dan dosa kami terhadapnya. Sikit je, tak 3 ayat je. Tapi saya jarang dengar benda. Kenapa? Sebab sesuatu itu mesti ada matlamatnya, supaya dari adat menjadi ibadah. Kita yang adat tu dah tinggal dah, tapi jadikan sebagai ibadah. Okey tuan-tuan ya. Maka sebab itu pagi ini saya ambil pengajaran wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu. Satu gambaran yang ada pada Rasulullah, perangainya sangat malu melakukan maksiat. Bahasa kita sangat malu melakukan dosa ataupun maksiat. Itu contoh. Mari kita sama-sama. Itu kadang-kadang kita sembahyang rajin, ibadah rajin, rupanya akhlak kita yang kadang-kadang merosakkan ibadah dengan sombongnya, dengan takaburnya, dengan apa lagi. Maka sebab itu orang alim saya mohon, hiasilah kealimannya, ilmunya dengan tawadu. Okey, membangga diri tidak, merendah diri tidak. Tapi hakikat tawaduk ni berhati-hati dalam tingkah lakunya, nak mencari jalan redanya Allah. Itu yang paling mudah saya nak terjemahkan. Okey, maksudnya perangainya tu dia tak meninggi diri. Jumpa orang alim, dia terasa dirinya masih sikit. Orang alim tetap orang alim, dia ada kelebihan. Bayangkanlah waktu Abu Bakar memberi ceramah, memberi pendapat ataupun bahasa kira tazkirah, Rasulullah ada. Patutnya Rasulullah lah ya, kata Abu Bakar, Rasulullah ganti tempat saya. Kata Rasulullah, tak apa, engkau teruskan jalan, saya akan dengar dengan tawadu. Tengok tuan-tuan. Okey.
Tengok budi bahasanya, kelakuan dia. Digambarkan apakah kelakuan dia? Ya'sifu na'lahu wa yarqa'u saubahu. Ada dua. Tanda-tandanya dia tawaduknya, dia tak merendah tak meninggi diri. Yang pertama, sanggup menjahit kasutnya yang koyak. Saya nak tanya, Nabi banyak tak dia punya sahabat-sahabatnya? Banyak tak pengikut-pengikutnya? Tapi kenapa tak kerjakan dia? Bakar, kasut aku ni rosak lah, tolong jahitkan. Berebut, betul tidak? Tapi Rasulullah tak. Apa maksudnya? Bukan saja tak nak nyusahkan orang lain, dia tak nak membebankan pada orang lain. Tawaduknya jahitlah. Sebab tu hari ini dah ramai tukang jahit kasut. Nampak tu? Okey. Benda tu ringan, tapi kalau dari segi akhlak, tawaduknya, dia tak ada bezanya dengan orang lain. Dia mampu dia buat. Okey. Ini baru orang kaya sikit, adalah kuli 4-5 orang. Okey. Kasutnya pun dah tak nak kilatkan sendiri, suruh semua kilatkan. Kalau boleh pakai lunjur je dia pakaikan. Oh, hebat juga dah. Yang kedua, disebut di sana wayarqa'u saubahu, menampal kain yang koyak. Ini ramai generasi muda. Tampal sana, tampal sini, wallahualam. Okey. Apa maksudnya? Saya katakan tadi, kalaulah bajunya koyak, dia sanggup tampal sendiri. Isterinya ramai tak? Ramai tak? Ramai. Kalau tak ada, minta lah siapa namanya, Aisyah tolong jahitkan. Saya rasa berebut. Saya yakin berebut. Siapalah Rasulullah, kan orang yang mulia. Dia dapat bakti dah. Hebat mana? Hebat. Tapi kenapa dia tak nak? Dia buat sendiri. Tak nak nyusahkan. Dia sanggup pula memberi pengorbanan kepada istrinya, tak mau menyusahkannya. Hebat. Dan yang akhir sekali, kalau nak tengok wayat libu syatahu, merah susu kambing. Dalam ekonominya, dalam segi hubungan dalam masyarakatnya, kalau ibak kata pengikutnya walau jauh daripada sahabatnya, kalau diminta tolong garanti masing-masing nak berbakti. Tapi dia buat sendiri. Okey, itu dalam bidang ekonomi, dia cari sendiri, dia usaha sendiri. Dan seterusnya tuan-tuan, kalau kita lihat kat sana, wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratis syariah, dia membantu rumah tangga dengan sempurna. Apa yang kita nak bantu sebagai lelaki? Cuba buat. Mulai pagi ni, kalau isteri yang basuh, suami yang sidai kain. Siapa yang sidai kain tu? Pak Imam. Yang lalu Pak Bilal. Pak Bilal pun tengok Pak Imam. Dah kenalah tu. Dah kena-kenalah tu. Nasi kangkang kot. Tengok buruknya kita, tuan-tuan. Okey, wahal dia nak tolong isteri dia. Okey, nak tolong isterinya, meringankan beban isteri, berhikmat dalam rumah tangganya dengan sempurna. Itu dia pemimpin, dia masya-Allah, orang yang teragung. Boleh sempat, tuan-tuan. Okey, rupanya saya kaji-kaji kat situ tambatan kasih sayang suami isteri. Tambatan kasih sayang. Artinya suami tolong, isteri merasai nikmatnya. Dan benda itu rupanya menjadi mawaddah warahmah. Hubungan suami isteri, rumah tangga yang amat rapat, supaya datangkan rahmat dan rahim Allah. Betul kalau dikaji-kaji. Cuma kita tak ambil peduli. Sebenarnya yang kedua, takut dikata orang. Ada lagi lah banyak, di antaranya yang akhir ni saya sebut, wa yusayyi'ul janaizahum. Rasulullah amat gemar bila ada majlis kematian, dia akan singgah sekurang-kurangnya mengantar jenazah ke kubur. Maksudnya cakna kepada majlis kematian. Itu yang saya selalu war-warkan. Okey, bila ada majlis kematian, tolonglah kita ziarah, kerana ziarah kematian itu merupakan ibadah. Ada amalan-amalan yang difardukan.
walaupun fardu kifayah difardukan. Mandikan, kapankan, sembayangkan, pikulkan, tanamkan, kuburkan, dan baca yasinkan. Itu semuanya ada dalil-dalil yang paling ampuh. Okey. Dapat sebulan sekali pun jadilah. Tak dapat ke 6 sekali tuan-tuan dapat? Tak dapat tuan-tuan. Okey, hebat macam mana pun tak dapat. Mandikan kadang-kadang ahli keluarganya. Kapankan ahli keluarganya. Mungkin kita boleh nyembayangkan, itu pun makmum. Kalau anaknya jadi imam, adik-beradik jadi imam, alhamdulillah kita makmum. Pikulkan, tak apalah yang sama rata tingginya okey. Kalau dah tinggi-tinggi yang nak mikul saya, kata disepaknya. Membebankan orang. Orang semua tinggi, kita rendah. Tak boleh gali kubur tuan-tuan. Saya minta maaf lah, gali kubur. Berat punya tuan-tuan. Mengah juga. Tak mampu kita. Kita dudukkanlah nanti baca talqin dengan kita bacakan doa. Okey, lepas tu baca yasin, sementara nguruskan jenazah, segera nak sembahyang, kumpulkan ramai-ramai. Pak Imam pimpin baca yasin. Lepas tu kita doakan tak panjang, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Satu orang. Kalau yang datang kita ada 40 orang, belum masuk Fatihah, itu semuanya jadi ibadah dalam perjalanan hidup. Agak-agak contoh-contohnya ada tak? Ya Allah. Dan kadang-kadang saya pada diri saya sendiri pun terasa, ya Allah, kenapalah nak ego sangat. Ilmunya pun makin, bukannya banyak, sikit je. Kenapa? Kadang-kadang saya nak pakai sorban, pakai jubah pun kadang-kadang malu selain saya mengajar. Kenapa agak tuan-tuan? Macamlah alim-alim sangat. Saya takut benda-benda macam itu. Ditakuti yura'una wa yamna'unal ma'un. Rupanya orang riak, sum'ah itu letaknya di api nerakal ma'un. InsyaAllah, saya nak dengar wujudkan selawat tiap-tiap pagi, subuh dengan maghrib. Tuan-tuan jangan lari. Selesaikan. Itulah syafaat Nabi. Yang keduanya, kita hidupkan perkara-perkara masyarakat dulu yang adat, kita tukar menjadi ibadah supaya kita dapat beramal sama. Yang ketiganya, gini tuan-tuan. Selagi kita jauh baca selawat, selagi kita jauh dengan sejarah Nabi, begitulah jauhnya kita dengan Nabi. Cari jalan, wasilah. Wajahidu wasilah, sungguh-sungguh perkara-perkara itu supaya mendapat selawat atas Nabi. Mudah-mudahan mujarab kita berselawat merupakan salah penyembuh pada jiwa kita, ketenteraman diri kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pagi ini ya Allah majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Bekalkanlah kami iman dan takwa, hiasilah kami dengan budi pekerti yang baik serta amal-amal yang soleh. Ya Allah, berkat majlis ini kami beramai-ramai menadah tangan memohon padamu ya Allah, sehat-sehatkanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang kaifan dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum subhana wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.